Assalamualaikum pada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tajuk bab 2 iaitu trend semasa dalam perniagaan. Kita akan lihat peranan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Isu tempatan negara dan serantau berkaitan. Yang pertama iaitu isu tempatan. Ia akan memainkan peranan dalam berkaitan dengan perniagaan di kawasan setempat seperti hubungan perniagaan dengan komuniti, pengguna tempatan, tanggungjawab sosial dengan masyarakat sekeliling dan faktor sosio-budaya masyarakat setempat. Kala isu negara berkait dengan masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara seperti jumlah pendapatan negara, kadar inflasi, kemelesetan ekonomi dan kadar pertumbuhan ekonomi. Akhir sekali kita akan melihat kepada isu serantau iaitu melibatkan hubungan antara Malaysia dengan negara jiran seperti negara Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam. Sekarang kita akan melihat peranan kerajaan pusat. Terdapat 3 peranan dari segi aspek perundangan, kedua aspek kewangan dan ketiga aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Yang pertama aspek perundangan. Penggubalan undang-undang, terdapat beberapa akta yang diwujudkan seperti Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barangan 1957 dan Akta Sewa Beli 1967. Bagi perlindungan pengguna, terdapat matlamat perlindungan pengguna dan pelepasan cukai, terdapat 5 pelepasan cukai. Kita akan lihat apakah 5 pelepasan cukai tersebut. Terdapat 4 matlamat undang-undang perlindungan pengguna iaitu yang pertama, keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubat-ubatan serta sebarang amalan dan perkhidmatan yang tidak selamat. Yang kedua, kesihatan pengguna bertujuan untuk melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Ketiga, kamu perlu tahu hak pengguna yang boleh mendapat ganti rugi jika pengguna tidak menerima barangan dan perkhidmatan sebagaimana yang dijanjikan oleh peniaga. Yang keempat, pengguna berhak mendapat perlindungan dari segi alam sekitar yang bersih, ekoran aktiviti perniagaan yang mencemarkan alam sekitar iaitu pencemaran dari segi pencemaran udara, air, bumi dan tanah. 5 pelepasan cukai yang diberikan oleh pihak kerajaan iaitu yang pertama, taraf perintis diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan di mana syarikat dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun. Pelepasan yang kedua ialah allowance cukai pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan allowance cukai pelaburan ni? Pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal yang diberikan kepada perniagaan berstatus MSC iaitu Koridor Raya Multimedia dan berasaskan bahan mentah tempatan. Ketiga, potongan cukai. Potongan cukai ini biasa diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung pada jenis perbelanjaan yang terlibat. Manakala pengecualian cukai diberikan kepada syarikat status MSC dan terlibat dalam industri teknologi tinggi. Kedua, perbelanjaan yang mendapat pengecualian cukai ini ialah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan periklanan di luar negara. Yang terakhir, pelepasan cukai iaitu allowance pelaburan semula. Ia diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal. Pendapatan syarikat dilabur semula untuk pembelian aset.
Okey, agensi-agensi yang pengumputan cukai persekutuan ni, okey, kamu boleh lihat logo-logo yang biasa terdapatlah dekat Malaysia ni. Contohnya Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN. Okey, dari segi aspek kewangan, kewangan ni merujuk kepada sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Contoh agensi berkaitan dengan bantuan kewangan kepada usahawan ialah yang famous dekat Malaysia ni Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan juga Tekun Nasional. Agensi pembiayaan perniagaan ni terbahagi kepada 4. Kebiasaannya Majlis Amanah Rakyat ada 4 skim. Kedua, Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad ada 4. Amanah Ikhtiar ada 2 skim. Keempat, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, CGC ada 4 skim. Kita tengok satu persatu. Majlis Amanah Rakyat ada skim pembiayaan am, ada skim pembiayaan hutan, skim pembiayaan profesional, skim pembiayaan kecil. Manakala Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad pula menyediakan perkhidmatan menyewa jentera, projek pembangunan, pinjaman beli aset, bimbingan pengurusan dan keusahawanan. Jadi bank inilah akan memainkan peranan untuk membimbing dari segi pengurusan dan keusahawanan kepada usahawan-usahawan baru di Malaysia. Yang ketiga, Amanah Ikhtiar menyediakan skim pembiayaan ikhtiar dan skim pembiayaan ikhtiar ibu tunggal. Amanah Ikhtiar inilah yang akan bertanggungjawab membantu ibu-ibu tunggal di Malaysia. Manakala CGC menyediakan skim jaminan laluan terus, skim pembiayaan franchise bagi untuk yang membuka sektor perniagaan franchise, skim jaminan utama baharu dan skim jaminan anjal I-Guarantee. Untuk aspek perkembangan aktiviti perniagaan, aktiviti yang berada di bawah aspek ini ialah mereka membantu dari segi aktiviti promosi, macam mana kita nak promote perniagaan kita. Kedua, bagaimana nak melatih dan membangunkan usahawan-usahawan baru. Akhirnya, aktiviti penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, Research and Development ni sangat pentinglah dalam bidang perniagaan untuk memastikan produk kita ni berkualiti dan selamat digunakan oleh pengguna. Aktiviti promosi yang paling penting peranan metrik iaitu Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia di mana produk ini membantu usahawan nak mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan di luar Malaysia. Terdapat 7 peranan metrik untuk membantu usahawan yang nak mengembangkan produk-produk tempatan khasnya ke peringkat antarabangsa. Yang pertama, metrik akan membantu mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baharu serta mengenal pasti pasaran baharu di luar negara. Kedua, menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara. So, usahawan tak perlu bimbanglah kerana metrik ni berperanan untuk menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara. Ketiga, mereka ini jugalah yang akan mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan pengeksport berdaftar. Di samping itu juga mereka akan mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti perdagangan di Malaysia. Jadi pengimport dari luar negara akan tahu dan sedarlah bidang-bidang ekonomi yang rancak dijalankan di Malaysia. Yang kelima, metrik juga akan mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk pengeluar tempatan dan membawa masuk pengimport dari luar negara. Ini akan memudahkan lagi lah perjalanan perniagaan usahawan-usahawan tempatan. Seterusnya, metrik juga akan mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa dalam usaha nak mempromosikan barangan keluaran Malaysia
dan mengeratkan hubungan perdagangan dengan negara lain. Ini sangat baguslah untuk membantu usahawan-usahawan tempatan. Akhir sekali, Matrick juga merancang dan mengendalikan seminar perdagangan antarabangsa untuk pengeksport Malaysia. Jadi, pengeksport Malaysia hanya menyediakan butiran mengenai produk masing-masing dan Matrick lah akan merancang dan mengendalikan seminar ini. Dari segi aktiviti latihan dan pembangunan, contoh badan yang mengenalikan latihan ini adalah MPC, iaitu Malaysia Productivity Corporation. Perbadanan Produktiviti Malaysia ini memainkan peranan. Dia menyediakan input dalam bidang produktiviti dan kuantiti. Kedua, mempertingkatkan pembangunan sumber tenaga manusia dan menerajui pergerakan produktiviti dan kualiti. Antara latihan yang dikendalikan ialah khusus keusahawanan, khusus pengurusan dan kawalan kualiti serta ini paling penting, khusus kewangan dan perakaunan. Manakala aktiviti R&D iaitu penyelidikan dan pembangunan, agensi yang terlibat biasanya MARDI, SIRIM, MPOB dan TNB Research. Apa yang aktiviti yang dijalankan oleh agensi-agensi tersebut? Yang pertama, penyelidikan akan dijalankan dalam bidang pertanian dan memperkenalkan teknologi baharu kepada industri bagi tujuan untuk menghasilkan peningkatan produktiviti dan kualiti produk. SIRIM pula memainkan peranan memastikan produk di pasaran menepati piawaian yang ditetapkan dan bermutu tinggi. Kedua, SIRIM juga akan jalankan kajian bagi memastikan tiada penyelewangan dari segi kualiti. Akhir sekali, SIRIM akan memastikan aktiviti penyelidikan dan menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan dalam teknologi. MPOB pula akan meningkatkan nilai perkembangan keluaran yang berasaskan minyak sawit Malaysia. Akhir sekali, TNB akan menjalankan research ataupun penyelidikan dan pembangunan bagi menangani setiap isu yang berkaitan dengan tenaga elektrik. Sekarang kita lihat pula peranan kerajaan negeri. Kerajaan negeri perlu memberi kerjasama kepada sektor swasta lah untuk menangani masalah-masalah di peringkat kerajaan negeri. Menggalak dan menarik pelabur asing dan tempatan. Akhirnya, menggalak sektor swasta menceburi bidang pertanian. Contoh kerajaan negeri yang terlibat dalam perniagaan ialah Perbadanan Kemajuan Negeri. Contoh dekat Pahang, Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang iaitu PKNP. Kalau Sabah, nama dia Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah. Apa pula peranan pihak berkuasa tempatan? Pihak berkuasa tempatan ini merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sesebuah kawasan yang terlibat berasaskan kepentingan tempatan. Contoh pihak PBT kalau Pasir Gudang yang berada di sekarang MPPG dah bertukar kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Kalau Kampar, Majlis Daerah Kampar. Apakah peranan PBT? PBT lebih tertumpu kepada menangani isu tempatan. Terdapat 4 peranan, iaitu yang pertama, menyediakan kemudahan infrastruktur yang dapat menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. Kedua, bantu kewujudan pusat-pusat perniagaan atau perdagangan seperti pasar-pasar dan gerai-gerai. Ketiga, ini paling penting, pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Dan akhir sekali, pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Contoh, PBT yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap pembinaan bangunan
mesti berada dalam keadaan selamat dan sempurna. Selain itu, PBT juga bertanggungjawab untuk merangka dan melaksanakan dasar-dasar bangunan setempat. PBT juga berkuasa untuk menggubal sesuatu undang-undang kecil yang berkaitan perniagaan. Contoh, PBT diberi kuasa untuk menggubal beberapa undang-undang kecil seperti yang berikut. Undang-undang kecil pelesenan, perniagaan dan pedestrian, Undang-undang kecil pasar, Undang-undang kecil jaja. Okey, itu sahaja bagi tajuk bab 2 pada kali ini. Sekian, terima kasih daripada cikgu.